Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe dan share. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kenalkan diri saya, nama saya Haji Amin lah. Bagi yang baru lah, bagi yang lama mungkin dah biasa kenal dengan saya. Jadi saya dah develop ataupun bina tim Elite Academy ni, saya ingat hampir dah setahun lebih lah. So kenapa saya develop Elite Academy tuan-tuan, puan-puan? Sebab saya ni sebenarnya dah terlibat dalam dunia investment ni, kata orang tu dah jadi darah daging kan, dah jadi darah daging. Yalah, seperti mana saya selalu ulang kan. My first CDS account 1996, kemudian saya buat full time jadi trader sejak daripada 2005 sampailah sekarang. Jadi maknanya semua trading saya dah terlibat kecuali forex. Forex saya tak pernah buat lah. Dan saya tak pernah minat nak buat pun. Right, saya lebih suka trading yang spot trading. Maknanya berapa modal yang saya ada, itu je yang saya trade. Lepas tu saya terlibat dalam cryptocurrency ni agak lambat sikit. Sebab apa? Sebab yalah nak sahkan benda ni halal ke haram dan sebagainya. Jadi bila saya dah dapat pandangan, nasihat daripada pakar-pakar seperti Tan Sri Daud Bakar dan sebagainya, memang saya berjumpa dengan beliau. Jadi saya pun baru buat keputusan untuk terlibat dalam cryptocurrency. Jadi tuan-tuan jangan tanyalah. Tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman ataupun pernah jumpa orang ada pengalaman. Dia ada dua jenis manusia je. Pertama memang kita ada pengalaman, yang kedua kita pernah tengok orang lain ada pengalaman. Pengalaman apa tuan-tuan? Pengalaman kena scam. Kena scam tu apa? Sebab bila berlakunya, contohnya sekarang lah orang kata investment emas kan. Jadi kadang-kadang kita tengok ingat emas ni semua syariah lah. Bila sebut je emas ni semuanya patuh syariah. Saya tadi tuan-tuan ada orang jumpa dengan saya, ada orang WhatsApp saya. Dia perkenalkan saya satu investment gold dan dinar dan masuk 90 hari. 90 hari, setiap hari dibayar RM30. Dibayar RM30. Jadi saya tanya dia apa asas dia bayar RM30. Dia kata kami untung, kami akan bayar kita profit. Jadi saya kata kami ni untung daripada mana? Jadi ini yang jadi masalah tuan-tuan, sebab kadang-kadang kita ni tak ada ilmu yang luas tentang dunia investment. Jadi kita kita amat suka tuan-tuan memilih mana-mana investment yang kita tak payah buat kerja, tak payah buat analisis, tak payah membaca kan. Kita masuk dalam satu mana-mana investment yang paling best sekali, yang menawarkan satu keuntungan yang lebih besar pula. Itu lagi bagus kan. Kalau satu hari 1%, 2%, 10% lagi bagus. Dan itu yang kita nak join. Sebab kita ni biasanya kita malas untuk buat analisa, buat analisis, buat fundamental dan sebagainya. Dan hujung-hujung ni tuan-tuan, boleh dikatakan semua syarikat ni akan bungkus. Sebab apa? Sebab pelaburan ni dia tak boleh nak menjanjikan satu keuntungan. Tak boleh tuan-tuan. Pelaburan dia satu perniagaan lah. Satu perniagaan yang menetapkan kadar keuntungan atau kadar pulangan, berapa dia nak untung ditetapkan tuan-tuan, dia jadi haram ya. Habis cerita. Titik kat situ. Dia haram. Sebab apa? Dia tidak boleh menjanjikan mana-mana pulangan dengan kadar yang tetap. Sebab apa? Dalam dunia kadar perniagaan ni, dia tidak ada satu yang mesti untung. Jangan kita kata meniaga Bitcoin ke cryptocurrency ke emas. Niaga nasi lemak pun tak pasti tuan-tuan hari tu kita boleh jual tak boleh jual. Sebab tu dia kata dalam spot trading ni maknanya kita mengambil keuntungan daripada berapa risiko yang kita ambil. Kalau kita ada risiko 1000, kita akan untung daripada 1000 tu. Sebab tu ulama-ulama membahaskan bahawa trading menggunakan margin ni haram. Sebab apa? Dia modal dia 1000 tapi dia ambil dia punya risiko 1000 tapi dia ambil keuntungan tu mungkin 10 kali ganda daripada harga risiko yang dia ambil, daripada modal yang dia ada. Jadi ini yang ulama tidak membenarkan. Dari segi menggunakan margin dan sebagainya. Jadi bila saya tengok ramai orang kena tipu tuan-tuan, saya alhamdulillah lah, saya belum pernah lah terlibat dengan mana-mana syarikat yang buka syarikat tu lepas tu 6 bulan tu tutup, belum pernah lagi lah. Right? Dan kebanyakan daripada rakan-rakan kita yang terlibat kena scam, boleh dikatakan tuan-tuan, adalah orang yang baru lepas dapat duit banyak. Kan? Sama ada dapat duit gratuity, dapat duit pencen, dapat duit berhenti kerja awal, VSS dan sebagainya, dapat duit. Lepas ni tak ada kerja lagi dah, sebab dah pencen kan. Jadi dia akan cari konsultan ataupun kadang-kadang tuan-tuan orang-orang ni dia tahu siapa yang dapat duit banyak kan. Mereka akan hampiri kita dan mereka akan menjanjikan keuntungan sekian dan apa yang berlaku tuan-tuan, lepas beberapa bulan, kadang-kadang ada juga yang setahun 2 tahun lepas tu syarikat tu tutup. Saya pun rakan-rakan saya pun banyak ada pengalaman lah. Kita punya Sifu Sufi pun mungkin ada pengalaman dan sebagainya. Jadi maknanya
bila berlaku revolusi cryptocurrency ni pun ramai tuan-tuan orang terlibat. Sebab bila saya buat Royal Q ni, saya dah jumpa ramai orang. Dia kata saya dah masuk dah Bitcoin dulu. Dia punya syarikat dia dekat Balakong, dia kata. Dia punya syarikat kat Balakong, syarikat kat Gombak, syarikat kat sini. Maknanya saya kata macam mana cari investment? Saya bayar kepada satu orang upline. Dia panggil upline ke panggil leader. Kemudian dijanjikan sekian, tapi lepas 6 bulan, 7 bulan, lepas tu tak bayar. Kan? Biasa tak macam macam tu? Biasa sangat. Jadi sebab tu saya wujudkan Elite Academy, tuan-tuan, adalah untuk kita berkongsi maklumat. Bukan saya pandai. Saya nak gabungkan kita punya Elite Academy ni di kalangan orang yang cerdik pandai dan sebagainya. Sebab tu kita pun ada pakar nasihat syariah kita sendiri untuk kita rujuk dan sebagainya. Kalau tuan-tuan ada masalah contohnya kan, coin ni boleh beli tak? Halal ke haram ke dan sebagainya. Nanti kita akan ada orang yang boleh tunjukkan kita kan, benda tu boleh beli atau tak boleh beli. Alright. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dalam tempoh 1 tahun lah saya wujudkan Elite Academy ni. Kita ada network lebih kurang dalam kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya Telegram kan, ada lebih kurang 1,000 lebih. Tapi dalam network saya sendirilah dalam Royal Q ni kan, saya ada lebih kurang dalam 4,000 lebih, 4,000. Kalau mungkin ataupun kalau 4,000 tu dia merujuk kepada mungkin tak merujuk kepada jumlah orang lah. Kadang-kadang satu orang buka 2 atau 3 akaun. Jadi boleh saya katakan hampir 2,000 lah atau 1,500 ke 2,000 orang yang berada dalam tim saya hari ni. Alhamdulillah tuan-tuan, walaupun kita tidak mencapai keuntungan yang banyak lah. Ada orang untung, ada orang rugi, ada floating. Tetapi bagi saya yang lebih penting, kita dah belajar tuan-tuan sekurang-kurangnya ilmu macam mana nak buka account exchanger, macam mana nak buka gunakan P2P, macam mana nak buat proses binding, macam mana nak lihat asas-asas dalam chart, contohnya nak tahu resistance, nak tahu dia punya support level dan sebagainya, TP dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita dah boleh sebut perkataan tu, walaupun kita tak expert lah kan. Tak expert, tak pandai, tapi sekurang-kurangnya kita dah boleh tahu dah. Kita dah tahu tuan-tuan macam mana nak pindahkan duit kita daripada Maybank, CIMB, local bank kita tuan-tuan, masuk dalam kita punya exchanger, Huobi, Binance ataupun apa pun tuan-tuan yang kita ada kat luar tu kan. Dan kita mula dah tahu macam mana belajar nak memiliki aset kripto sendiri tanpa menyusahkan orang lain. Ataupun tanpa kita merisikokan duit kita, kita bayar kat orang lain. Nampak tak? Itu benda paling penting. Dan ramai di kalangan kita tuan-tuan, walaupun dia punya trading dalam Royal Q tak boleh profit, floating dan sebagainya, dah mula-mula simpan coin Shiba lah. Kemudian dia mula dah belajar baca berita-berita, dia kata boleh simpan Ripple lah kain naik banyak, boleh simpan Dogecoin dan sebagainya. Mana mereka dah memulai menyimpan aset digital. Itu yang paling penting. Maksud dalam dalam kita punya Academy tuan-tuan, untuk belajar macam mana untuk memiliki aset digital. Yang mana tuan-tuan, pelajaran ni sebenarnya kalau kita nak belajar kat luar kadang-kadang kena bayar kan tuan-tuan. Dalam Academy kita bayar free je. Kita boleh belajar dengan percuma. Cuma dalam tempoh 4-5 bulan ni tuan-tuan, kita dah lama tak buat kelas teknikal. Jadi malam ni tuan-tuan kita akan buat kelas sedikit teknikal. Cuma saya ada sikit masalah tuan-tuan, saya tak boleh nak update je tuan-tuan ni. Saya tengok. Saya tak boleh update lah saya punya ni. Saya punya Royal Q saya dalam saya punya tab ni. Sebab saya biasa saya online pakai saya punya handphone kan. Tapi tak apa, malam ni kita akan belajar macam mana setting kan, right? Okay. Untuk kita profit dalam dunia cryptocurrency tuan-tuan, cuba restart balik. Saya dah restart, tak boleh. Saya dah remove balik, saya dah uninstall, saya install balik, tak boleh pula. Tapi tak apa, tak ada masalah. Okay, tuan-tuan. Kita tahu bahawa untuk kita untung dalam cryptocurrency ni dia ada 2 kaedah. Satu, kita jadi investor. Jadi investor apa tuan-tuan? Maknanya kita beli. Ini banyak berlaku dengan rakan-rakan saya tuan-tuan pada tahun 2017 kan. Termasuk saya sendirilah kan. Kita ketika itu kita beli je. Beli, kita tak trade. Sebab waktu tu bukan saya tak trade tuan-tuan. Waktu tu saya tengah sibuk fokus dengan saya punya Saya punya US stock market. Jadi tengah monitor Tesla lah, Apple dan sebagainya. Jadi dalam dunia trading tuan-tuan, kita tak boleh beli satu-satu kripto tu sekadar teka-teka je. Sekadar teka-teka tak boleh. Bukan sebab tak boleh dari segi sudut teknikalnya, tak boleh dari segi sudut hukum pun tak boleh tuan-tuan. Faham tak maksud saya? Maknanya kalau kita nak menghasilkan satu keuntungan yang halal dalam dunia trading tuan-tuan, bukan sekadar pemilihan counter je penting, tapi cara trading pun penting. Iaitu kita membeli tu dalam keadaan kita ada knowledge tentang produk tersebut. Tuan-tuan dengar baik-baik saya cakap ni.
Contohnya saya tahu Tesla ni counter apa. Saya tak boleh main tikam-tikam dia, tak boleh. Dia akan jadi dikuatiri akan jadi haram, tuan-tuan. Jadi itu kita kena faham betul-betul. Jadi bila saya dah terbiasa dalam US stock market, jadi bila saya pindah kepada cryptocurrency, ada Bitcoin dan sebagainya, saya tak tiba-tiba saya terjah macam tu je. Alright. Jadi saya kebanyakan saya baca white paper. White paper ni kira macam kalau tuan-tuan nak masuk ESB dan sebagainya kan, dia bagi kita punya yang artikel yang panjang-panjang tu kan, board of director kan, kat mana dia buat investment kan, siapa dia punya partner dia dan sebagainya. Itulah kita panggil sebagai, kalau dalam cryptocurrency kita panggil apa? Kita panggil sebagai white paper. Contohnya macam Bitcoin kan, Dogecoin, projek apa dibuat dan sebagainya, kita kena baca. Alright. Kita tak boleh mentekan-tekan ni, kita main teka-teka, tak boleh. Alright. So bila saya simpan, saya ingat lagi rakan saya yang saya selalu ulang lah. Rakan saya Abang Firdaus kan, yang berada dekat dia orang Singapura, duduk kat Batam kan. Dia ketika itu dia cuma mengeluarkan modal cuma $20, tuan-tuan. $20. Dia cakap kat saya, tuan-tuan, $20. Siap tunjuk lagi dia punya screenshot dia. $20. Dia beli Dogecoin ketika itu. Ketika itu Dogecoin hanya bernilai 0.000042. Hari ni tuan-tuan tengoklah berapa harga Dogecoin kan. Dogecoin dah 0.1 apa. Saya tak follow sekarang Dogecoin. Mana ketika itu ada 4 kosong. Shiba, tuan-tuan, ketika itu ada 8 ataupun 7 kosong belakangnya. Mana 0.000000 kan. Sekarang ada 5 kosong kan Shiba kan. Jadi tuan-tuan, ketika itu diorang belilah. Ketika itu mereka dah beli. So beli, saya pun belilah ketika itu. Dan mereka tak buat apa-apa. Tunggu sampai 4 tahun. Berapa tahun, tuan-tuan? 4 tahun. 2017, 18, 19, 20, 21. $20 yang dimodalkan, yang dikeluarkan modal oleh Abang Firdaus kita ni, kan, $20 jadi berapa, tuan-tuan? Jadi apa? Jadi $30,000, tuan-tuan. $30,000. Dan waktu dia beli Dogecoin dekat dengan saya, dia ada beli 70 coin lain yang lain-lain. Yang lebih kurang dalam $20, $30 dia beli. Dia beli dan dia simpan. Ini pertama jadi investor. Yang kedua, tuan-tuan, jadi investor ni maknanya kalau dia memang duit tak pakai lah. Lepas tu saya bagi tahu, kalau tuan-tuan nak berjaya dalam cryptocurrency ni, kan, keluarkan 20% dari kita punya saving. Kemudian kita invest, sama ada kita invest dalam bentuk investment ataupun kita trading, tuan-tuan. Dan kita target, tuan-tuan, selama 4 tahun. Berapa tahun, tuan-tuan? 4 tahun. Kenapa 4 tahun? Dalam kita punya program sebelum-belum kita dah ulang bahawa kita punya halving Bitcoin, tuan-tuan, akan berlaku setiap 4 tahun. Yang mana setiap 4 tahun, tuan-tuan, harga pergerakan Bitcoin akan naik melangit, meroket, tuan-tuan. Yang mana kadar kenaikan dia, contoh pada tahun 2012, daripada $5 naik kepada $1,160. $5 naik $1,160. Kan? Kemudian pada tahun 2017, 2016, tuan-tuan, bila berlaku halving yang kedua, dia turun daripada 1,160 kepada 380, daripada 380 dia terus melonjak kepada $20,000. Daripada 380, tuan-tuan, kepada $20,000. Kemudian market buat correction balik ya, pada tahun 2017, 2018 daripada 20,000 dia turun balik pada 3,100. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu kadar penurunan yang akan harga ni turun daripada ATH, mana all time high, mana harga yang paling tertinggi, tuan-tuan, biasanya sebelum daripada halving dia akan menyusut sebanyak 84%. Lebih kurang 80% lah. Dia akan menyusut daripada ATH daripada 1,160 turun kepada 380. Dan dia pergi kepada 20,000, tuan-tuan, dia turun kepada 3,100. Sebab tu, tuan-tuan, untuk halving 2024 ni, saya jangkakan, tuan-tuan, bukan mesti betul. Sepatutnya Bitcoin turun kepada $9,000, tuan-tuan, tapi dia belum turun 9,000. Jadi saya tak tahu sama ada dia akan turun lagi ataupun harga sekarang ni 20,000, 19,000 dia akan berkekalan dan naik balik kepada harga tertinggi. Sebab dalam keadaan ekonomi yang tak menentu, peperangan Ukraine, Rusia dan sebagainya, tuan-tuan, tak ada siapa yang boleh komen dan tak boleh buat prediction yang tepat, tuan-tuan. Sebab apa? Semuanya boleh berubah bila-bila masa. Jadi kita kena standby. Okay, right? Jadi maknanya bila berlaku kenaikan, tuan-tuan, penurunan kepada 3,100, kan, pakar-pakar ekonomi menjangkakan. Kita jangkakan, kalau salah tuan-tuan jangan marah saya kan. Ini kalau kita baca-baca dalam artikel dan sebagainya, dia kata bila berlaku halving yang keempat ni, yang 2024, dijangkakan Bitcoin akan melangkaui ataupun melonjak lebih daripada $200,000, yang mana, tuan-tuan,
ada juga yang pakar-pakar ekonomi bagi tahu, dia kata akan jadi lebih. Sebab apa tuan-tuan, antara 3 halving yang berlaku sebelum ni, 2024 ni kadar inflasi kita melebihi daripada kadar inflasi yang berlaku kepada tahun-tahun yang berikutnya. Tahun 2012 inflasi tak teruk, kan, 2016 inflasi tak teruk, 2020 inflasi tak teruk, tapi 2024 dijangkakan inflasi begitu parah, yang mana dikatakan, yang bila saya baca dalam artikel tu, ramai investor-investor tuan-tuan akan memindahkan aset-aset mereka daripada aset-aset currency, fiat money, dan mereka akan memindah kepada aset-aset yang lebih stabil lah, mana tidak ada inflasi seperti cryptocurrency, terutamanya Bitcoin, Ethereum dan sebagainya. Ini jangkaan. Alright. Jadi kita jadi investor ataupun kita jadi traders. Jadi pada malam ni tuan-tuan, kita fokuskan kalau kita nak jadi traders. Boleh kita jadi traders ni secara full time? Jawapan dia boleh tuan-tuan. Jawapan dia boleh. Tapi kalau tuan-tuan tak nak jadi full time pun tak apa tuan-tuan. Sebab apa? Dalam kita punya Elite Academy ni, kita telah menggunakan sistem Royal Q yang saya dapati tuan-tuan. Yalah, saya nak cerita pun tak pandai juga ni. Tapi pengalaman saya dalam dunia trading ni tuan-tuan, daripada 2005 sampai sekarang, saya memang dapati bahawa Royal Q ni macam satu anugerah pada diri saya lah. Jadi saya tak sesusah macam dulu. Dulu tuan-tuan tahu tak saya punya hobi ni apa? Saya punya hobi ni memancing. So bila saya memancing tuan-tuan, saya berada dekat IW, International Water tu, antara Selat Melaka tuan-tuan, dia ada International Water. Tak adalah internet ke situ. Dia ada satu pulau, nama dia Pulau Jarak ke situ. Tak adalah internet. Jadi bila kita nak pergi mancing tuan-tuan, dia risau. Sebab apa? Bila kita trade secara manual tuan-tuan, kita trade secara manual ni, walaupun kita boleh TP ataupun kita boleh buy secara limit, kan, kita cut lah, kan, tetapi dia tidak ada satu sistem yang boleh membuat pembelian secara berganda. Maknanya kalau kita dah beli tuan-tuan, katalah sekarang ni kita dah beli harga $2 dan saya TP kat harga $5 contohnya, kan. So bila dia dah beli, dia dah jual kat harga $5 tuan-tuan, dia tak ada satu sistem yang saya boleh buy back tau. Dia boleh, kerana kita kena membeli tu secara manual. Ada tuan-tuan robot-robot yang lain, tapi robot-robot tu complicated dan dia mahal. Maksudnya dalam capaian kita lah sekarang ni, orang-orang ni kan mungkin dia modal RM100 ke RM200 ke RM500, tak ada. Alright. Jadi tuan-tuan, bila kita balik pada mancing tu, tiba-tiba dia dah TP dah $5, dia dah jual, tapi sebenarnya harga dia ni $8. Tuan-tuan bayang berapa banyak saya rugi. Right. Itu yang jadi masalah dia. Jadi bila saya ada Royal Q tuan-tuan, dia memudahkan saya banyak perkara. Sebab apa? Nak TP pun mudah. Kan kalau saya nak beli balik pada harga yang rendah pun dia akan boleh membuat kita boleh buat dia punya layer dan sebagainya, dan malam ni saya akan perjelaskan insya-Allah. Alright. Okay. Sebab saya tak boleh nak download saya punya tu. Saya terpaksa gunakan WhatsApp je lah. WhatsApp kan. Saya send kat saya punya ni. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok, kalau tuan-tuan kenal dengan saya sebelum ni, saya menggunakan sistem trading sampai 50 ke 100 layer. Betul tak? Sampai 50 ke 100 layer. Okey. Mungkin Sifu pun dia akan komen juga tuan-tuan lepas ni. Ni just saya nak share saya punya setting je. Boleh kan? je. Ya, tapi tak apa. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Bila saya tengok market drop. Okay, saya tengok market drop ni. Traders tuan-tuan, dia tak macam investor. Investor dia memang 4 tahun. Dia punya keuntungan dia apa? Bila berlaku kenaikan berapa ratus persen, itulah keuntungan. Tapi traders punya profit bukan tuan-tuan. Traders punya profit adalah hasil daripada pergerakan yang berlaku secara mingguan ataupun harian. Ataupun kita boleh pilih 4 jam sekali pun boleh. Tapi ada juga orang buat lebih sikit daripada tu. Ada yang buat setengah jam, ada yang buat 1 jam. Saya tak nak stres sangat lah kan. Nak buat sampai setengah jam dan sebagainya. Bagi saya 1 jam, 4 jam pun dah cantik lah. Tengok kat mana harga yang ni. Okey. Yang pertama tuan-tuan, kalau kita nak jadi traders, pertama tuan-tuan jangan tengok semua coin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok semua coin, tak ada satu coin kita boleh hafal. Jadi saya mencadangkan, kalau kita ada modal, contohnya kan, kata ada modal $1,000, tuan-tuan perlu 1-2 coin je. 1-2 coin yang kita tahu pergerakan dia tuan-tuan. Bulan lepas berapa harga, minggu lepas berapa harga, tadi sejam lepas berapa harga, ni ke depan ni berapa harga paling tinggi, berapa low, berapa volume dia. Sebab apa? Kenaikan setiap harga coin tuan-tuan, dia bergantung kepada volume. Berapa volume dia. Jadi semua ni tuan-tuan mesti duduk dalam kita punya otak kita. Dia bukan main teka-teka tuan-tuan. Alright. Jadi apa yang saya buat tuan-tuan? Saya cuma pilih counter apes. Kalau kita nak pilih banyak lah tuan-tuan. Kita nak pilih banyak. Saya.
Saya pilih apes, betul tuan-tuan tengok semalam pun apes naik 16%. Kemudian saya pilih SBAR. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, saya pilih Matix. Ni tiga counter yang saya pilih lah. Kenapa tuan-tuan jangan tanya saya lah, kan? Sebab saya dah hafal dia punya harga dia. Ape berapa paling rendah itu turun $4, paling tinggi dia pergi $24. Matic pun sama juga. Jadi SBAR pun sama juga kan. Jadi tuan-tuan boleh pilih counter masing-masing. Jadi semua counter-counter yang ada ataupun semua coin yang dah ada dalam hobi tuan-tuan adalah coin yang terbaik. Tuan-tuan jangan risau. Jadi kalau tuan-tuan kata tuan-tuan tak nak follow saya punya coin, tak ada masalah. Yang paling penting tuan-tuan, coin yang tuan-tuan pilih ni tuan-tuan tahu dia punya perjalanan harga. Satu, tahu coin tu sendirilah halal ke haram. Yang kedua, tuan-tuan tahu perjalanan harga dia. Berapa tertinggi, berapa paling rendah, berapa volume. Kalau kita nak jadi trader macam ni lah tuan-tuan. Ini kita bukan masuk skill cepat kaya. Alright. So, dalam keadaan market yang laju, kalau tuan-tuan tengok macam tahun lepas market laju, kita boleh set macam mana cara pun boleh buat profit tuan-tuan. Orang buta pun boleh buat profit. Buat 50 layer, 100 layer. Jadi tiba-tiba bila market jatuh, dan market kalau tuan-tuan perasan, 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau tuan perasan lah, kalau saya salah, tolong betulkan saya. Market akan sendu. Sendu ni maknanya dia very slow tu. Tak ada volume. Bitcoin turun 22,300, 2,350, 2,400, 2,000. Dia akan bergerak sekitar situ. Kita panggil sideway. Dia naik pun tidak, dia pun turun pun tidak. Dia panggil sideway. Kemudian tuan-tuan, market sideway ni biasanya dia akan bertahan lebih kurang dalam 3 hingga 4 hari. 3-4 hari dia bergerak macam tu. Dan kemudian tuan-tuan, lepas 3-4 hari, dia akan melonjak daripada 6 ke 10%. 6 hingga ke 10%. Ni saya perhati betul. Kan? So, bila dia bergerak ke 6 ke 10%, kemudian dia akan turun balik tempat yang sama je. Ataupun dia akan turun lebih rendah daripada itu. Biasa dia begitu. Jadi, dulu saya akan buat 50% 50 layer ataupun 100 layer. Biasalah tuan-tuan, saya akan ambil coin, satu coin lebih kurang $500 ke $1,000. Kan? Kenapa saya ambil 50 ke $1,000? Kalau tuan-tuan ada modal lebih kecil daripada itu, tuan-tuan gunakan setting yang lebih sikit lah. Sebab saya nak buat first buy amount saya $50, tuan-tuan. Saya nak buat first buy amount saya $50. First buy amount saya $50. Kalau saya boleh tunjukkan saya punya result. Slack tu lah, saya pun tak perasan kenapa boleh ni boleh jadi macam ni. Minta maaf tuan-tuan. Tiba-tiba saya tak boleh. Ataupun ada file. Ke VPN tak? Atau ataupun ada file yang saya kena delete ke apa, saya tak tahu Tak. Sebab Indonesia je. Oh ya. Kalau Haji ada VPN, try pakai VPN. Kalau tidak, Haji tembak pakai Xiaomi. Sebab saya dekat Indonesia, lupa. Saya kat Indonesia. Tapi tak apalah. Saya pakai ni lah, saya pakai WhatsApp. Minta maaf tuan-tuan. Saya pun fikir kenapa saya tak boleh update saya pakai WhatsApp. Saya tunjukkan saya punya rekod awal waktu saya start trading. Jadi tuan-tuan nampak So malam ni ada ke orang baru malam ni Saya ni tiba-tiba terjun setting. Ada tak orang baru malam ni tuan-tuan? First time. Ada tak? Tolong ni sikit kat saya. Sementara saya nak send beberapa file dalam saya punya WhatsApp untuk saya share ni. Ada tak orang baru? Orang baru first time dengar. First time join saya punya program. Masuk dalam chat insya-Allah. Ada tak? Sekejap. Ada tak? Saya tak nampak. Ain. Ain. Okey Ain. Tak apa. Ain dah start trade belum? Kalau belum start bagus, jadi boleh gunakan setting saya dan mungkin nanti Sifu akan komen sikit saya punya setting ni lah. Saya pun bukan pandai sangat kan, tapi boleh lah sikit-sikit. Just nak tunjuk rekod saya punya trading ni dalam tempoh 24 hari. 24 hari sebenarnya Banyak benda saya tak buat ni bila saya tak boleh nak share screen ni Okay, right.
Sekejap. Okey. Saya share screen jap Okay, right. Nanti kita akan cerita. Okey. Kalau tengok kan, akaun ni saya start trade pada 26 hari bulan 6. Tuan-tuan nampak tak tuan-tuan?